Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum korang proceed dengan video ni, macam biasa, cikgu harap korang tekan dulu butang like dan butang subscribe. Untuk video hari ni, kita akan buat soalan terakhir bagi topik graf gerakan ni lah. So nanti lepas ni kita dah boleh masuk topik yang baru, iaitu sukatan serakan data tak terkumpul. Jadi jomlah kita enjoy soalan terakhir kita ni. Raja di bawah menunjukkan graf laju masa bagi gerakan dua zarah A dan B masing-masing dalam tempoh 18 saat dan 20 saat. Graf PQR mewakili gerakan zarah A, manakala graf OS mewakili gerakan zarah B. Okey, PQR ni untuk A. Jadi cikgu labelkan yang graf hijau ni untuk zarah A, manakala yang color coklat ni zarah B. Okey, nyatakan laju seragam dalam meter per saat zarah A. Laju seragam untuk zarah A. Okey, oh ya, sebab zarah B dia tak ada garis lurus yang mendata, semuanya menaik. Jadi zarah A sahaja ada laju seragam, iaitu di sini. Jadi bacaan dia mudah je lah, iaitu yang 10 ni. Jadi kita dapat terus daripada graf, iaitu 10 meter per saat. Okey, untuk yang B, diberi kadar perubahan laju zarah A selepas bergerak dengan laju seragam ialah negatif 5/3 ms kuasa negatif 2. Hitung nilai T. Okey, T kita yang sini, kita kena cari T. Dia bagi maklumat tentang kadar perubahan laju. Okey, kadar perubahan laju zarah A selepas bergerak dengan laju seragam. Okey, maksud dia selepas bergerak dengan laju seragam yang ni lah. Okey, mana kata garis lurus QR. Okey, bila sebut kadar perubahan laju, kita akan keluarkan rumus kecerunan. Jadi nak keluarkan rumus kecerunan, kita tandakan dua koordinat yang kita perlukan pada garis lurus QR ni. Untuk R kita ada 18 sifar. Okey, 18 Untuk Q ni kita ada T 10. Okey. Cuma nanti jangan lupalah sama dengan negatif 5/3. Jadi cikgu anggap T10 ni sebagai X2 dan Y2, manakala 18 sifar ni sebagai X1 dan Y1. Jadi kita masukkan dalam rumus kecerunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Maka dia akan jadi 10 tolak sifar per T tolak 18. 10 tolak sifar per T tolak 18. Okey, dia akan sama dengan negatif 5/3. Negatif 5/3. Okey, 10 tolak sifar sama dengan 10 lah. Okey, T tolak 18 tak boleh buat apa-apa. T tolak 18. Negatif 5/3. Dekat sini kita darab silang. Okey, ni darab sini, yang sini darab sini. Okey, 10 darab 3, 30. Okey, negatif 5 darab dengan T, dia akan jadi negatif 5T. Negatif 5 darab dengan negatif 18, dia akan jadi positif. Tapi 5 darab 18 dia akan jadi 90. Okey, 90. Okey, 5T sama dengan 90 tolak 30. Jadi 5T sama dengan 60. T sama dengan 60 bahagi dengan 5, kita akan dapat 12. Jadi ini adalah nilai T kita, iaitu sama dengan 12. Dah dapat nilai, jangan lupa tulislah. Okey, 12, dan juga labelkan pada gambar rajah ni. T kita sama dengan 12. Okey, untuk soalan C, diberi jarak yang dilalui oleh kedua-dua zarah itu adalah sama. Okey, jarak untuk kedua-dua zarah adalah sama. Okey, hitung nilai V. Okey, bila dia kata jarak untuk kedua-dua zarah adalah sama, mula-mula kita buat dulu zarah A. Okey, untuk zarah A, kalau kita perhatikan bentuk yang terhasil untuk keseluruhan perjalanan zarah A ni, yang warna hijau ni, bentuk yang terhasil adalah sebuah trapezium. Perhatikan betul-betul bentuk yang cikgu buat ni. Okey, daripada graf zarah A ni, bentuk dia trapezium. Okey, jadi untuk zarah A, cikgu keluarkan macam ni.
zarah A, okey, sama dengan rumus trapezium adalah 1/2 darab dengan hasil tambah sisi selari. Jadi hasil tambah sisi selari untuk trapezium ini adalah PQ tambah dengan OR. Okey, PQ sama dengan T tolak sifar. T dah tahulah 12. Okey, 12 tolak sifar sama dengan 12 lah. Okey. 12 tambahkan dengan OR. OR 18 tolak sifar 18. Okay. Darab dengan dia punya tinggi trapezium. Tinggi trapezium yang sini iaitu 10 tolak sifar 10. Okey, yang ni untuk zarah A. Cikgu buat zarah A dahulu. Okey. Jadi kita selesaikan, kita akan dapat 2 dengan 10 ni kita boleh potong, tinggal 5. 12 dengan 18 ni dia akan jadi 30. Okey, jadi 30 darab dengan 5 sama dengan 150. Okey, sekarang kita buat pula zarah B. Ini yang kita buat ni jarak untuk zarah A. 150 ni jarak untuk zarah A. Okey, unit dia dalam graf ni dia pakai meter. Dia nak dalam apa? Dia tak bagi tahu, maknanya kata dalam meter jugalah. So yang tadi untuk yang A ni 150 meter. Okey, sekarang zarah B. Zarah B ni kalau kita perhatikan, dia akan membentuk satu segitiga. Okey, daripada garis lurus dia ni dia akan membentuk satu segitiga. Okey, jadi rumus segitiga adalah 1/2 darab dengan tapak segitiga yang sini. Okey, iaitu 20 darab dengan tinggi segitiga. Tinggi segitiga yang sini, okey, iaitu V tolak sifar. Okey, V tolak sifar sama dengan V lah. Sebab apa-apa nombor pun kalau tolak dengan sifar dia akan dapat nombor tu balik kan. Okey, jadi 2 dengan 20 ni kita boleh potong sehingga 10. Jadi 10 darab V 10V lah. Okey. Okey, cuma kena ingat dia kata apa? Jarak untuk zarah A, okey, dan juga zarah B adalah sama. Jadi apa yang kita kena buat adalah 150 kita samakan dengan 10V. Okey, jadi V sama dengan 15. Okey, sebab 150 bahagi dengan 10 kita akan dapat 15. Okey, jadi macam biasa lepas dapat nilai tulis dan tulis juga pada gambar rajah. Okey, untuk soalan C Roman 2, hitung jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah B dalam tempoh 2 saat terakhir. Okey, zarah B yang garis lurus yang menaik ni, cuma diminta untuk tempoh 2 saat yang terakhir. Untuk tempoh 2 saat yang terakhir, dianya mestilah daripada saat yang ke-18 hinggalah saat yang ke-20. Jadi daripada saat yang ke-18 ni kita buat je garisan putus-putus macam ni. Okey, jadi garis lurus itu untuk tempoh 2 saat itu adalah yang ini saja, yang ni saja. Jadi cikgu labelkan dekat sini huruf apa yang tak ada. Cikgu label je huruf M lah. Okey. Okey, kat sini M. Garisan MS ni je kita fokuskan sebab diminta 2 saat yang terakhir saja, okey, 2 saat yang terakhir. Jadi kalau jarak kita akan gunakan rumus luas. Kalau kita perhatikan garis lurus yang ini, garis lurus MS ni, bentuk yang terhasil dengan paksi X adalah bentuk trapezium. Bentuk trapezium. Jadi sekali lagi kita keluarkan rumus luas trapezium. Maka dia akan jadi 1/2 darab dengan hasil tambah sisi selari. Okey, sisi selari bagi trapezium ini adalah yang sinilah. Okey. Okey, sini sama dengan berapa? Sini sama dengan V tolak sifar. V dah tahu 15. 15 tolak sifar 15. Okey, tambah dengan yang sini. Sini sama dengan, okey, yang sini tak tahu lagi ni. Okey. Okey, kat sini tak tahu lagi, so cikgu boleh labelkan sebagai X kecil lah. X kecil. Kat sini kita kena cari nilai X ni dulu ni. Sebab apa? Memanglah soalan minta jarak. Okey, tapi disebabkan nak cari jarak tu melibatkan X ni yang kita tak tahu, so kita kena cari nilai X ni dahulu. Nak cari nilai X ni macam mana? Okey, kamu tengok kita akan gunakan garis lurus OS ni. Kalau kamu perhatikan garis lurus OS ni, okey,
O, M dan S berada pada satu garis lurus yang sama. Jadi kecerunan untuk OM adalah sama dengan kecerunan untuk OS. Kalau kamu nak kata kecerunan untuk OM sama dengan kecerunan untuk MS pun sama. Kalau kamu nak kata kecerunan untuk MS sama dengan kecerunan untuk OS pun sama. Sebab apa? Semua titik ni berada pada satu garis lurus yang sama. Jadi apa yang cikgu nak buat adalah cikgu akan buat kecerunan OM sama dengan kecerunan MS. Okey, dia macam ni yang cikgu nak buat. Kecerunan untuk OM sama dengan kecerunan untuk OS. Okey, M ni mewakili kecerunan lah. Cikgu harap kamu ingat lagi lah apa yang kamu belajar masa form 2 kot, form 2, form 3. Okey. Jadi kecerunan untuk OM, okey, M ni cikgu labelkan dulu, ianya adalah 18X. Okey, 18X. Tidak asalan lah, tidak asalan, tak ada masalah lah. Okey. S ni pula koordinat dia adalah 20V. V dah tahu 15. Okey. Jadi untuk kecerunan OM, X tolak sifar, okey, X tolak sifar per dengan 18 tolak sifar. Okey, 18 tolak sifar. Sama dengan kecerunan OS, okey. So cikgu buat X tolak 15 per dengan 18 tolak 20. Okey, X tolak sifar, X lah. Okey, 18 tolak sifar, 18. X tolak 15 tak boleh buat apa. X tolak 15, 18 tolak 20, negatif 2. Okey, kat sini kita darab silang lah. Ini darab dengan sana, sini darab dengan sini. Okey, X darab dengan negatif 2, dia akan jadi negatif 2X. Okey, X tolak 15 darab dengan 18 ataupun sama juga macam ni lah. X tolak 15. Dia jadi macam ni. So, negatif 2X sama dengan 18X tolak dengan 270. Okey, 18 darab dengan negatif 15 sama dengan negatif 270. Jadi, okey, 270 sama dengan 18X tambah dengan 2X. Maka 270 sama dengan 20X. Okey. X sama dengan 270 bahagi dengan 20. Kita akan dapat 13.5. Okey, 13.5 ni untuk X kita Tuliskan 13.5. Ni X kita. Okey, sekarang baru kita balik-balik pada kehendak soalan. Diminta jarak untuk tempoh 2 saat yang terakhir. Jadi, mana yang cikgu buat tadi? Tak apalah. Belum buat lagi kot. Ya, belum buat lagi. Okey, untuk jarak kita sambung. Okey, jarak untuk tempoh 2 saat yang terakhir. Kita gunakan rumus luas. Okey, 1/2. 1/2 darab dengan hasil tambah sisi selari yang sini, iaitu 15 tolak sifar 15 tambah dengan yang sini. Okey, yang sini sama dengan X. X dah tahu dah, 13.5 tolak dengan sifar 13.5 lah. Darab dengan lebar trapezium. Lebar trapezium yang sini 20 tolak 18 sama dengan 2. Okey. Jadi 2 dengan 2 ni kita boleh potong. Okey, 15 tambah dengan 13.5 dia akan jadi 28/5. Jadi ini adalah jarak yang dilalui oleh zarah B dalam tempoh 2 saat yang terakhir. Okey, kalau jarak dalam meter lah, sebab gerah pun dalam meter, dia pun minta dalam meter. Jadi dah siap dah. Okey, ya, ini kita punya solusi untuk soalan terakhir kita bagi topik graf gerakan ni.